Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kita bertemu dari tepi padang sekali lagi untuk mengikuti perkembangan bola sepak Piala Dunia Qatar 2022. Yang sekarang ini sudah pun memasuki fasa pertengahan dalam perlawanan peringkat kumpulan. Ada kejutan dan juga ada ramalan yang menepati jangkaan awal. Ada pasukan yang berjaya menewaskan pasukan Kerdil, tetapi ada juga pasukan Kerdil, pasukan underdog berjaya mengejutkan gergasi. Itulah Piala Dunia kali ini yang penuh dengan kejutan dan penuh dengan tanda tanya. Pasukan manakah yang akan mampu untuk melayakkan diri ke peringkat pusingan yang kedua nanti. Daripada 32 pasukan, hanya 16 yang akan melayakkan diri ke pusingan kedua dan selepas itu di peringkat suku akhir sehinggalah ke tarikh 18 hari bulan Disember nanti untuk menyaksikan perlawanan akhir. Apakah pasukan Perancis mampu untuk mengekalkan kejuaraan yang mereka lakar pada tamasya 2018 di Rusia? Itu menjadi persoalannya, tetapi mereka telah berjaya membuka langkah kanan dalam dua perlawanan sebelum ini. Jadi syabas kepada Perancis dan juga tahniah kepada penyokong-penyokong pasukan Perancis. Dan kita juga telah menyaksikan bagaimana pasukan daripada Asia kita ada yang kecundang lebih awal, termasuklah pasukan tuan rumah Qatar, tetapi kebangkitan pasukan Asia yang lain seperti Korea Selatan, seperti Jepun, sungguh-sungguh sangat menakjubkan. Baiklah saudara, saya ingin membuka cerita Piala Dunia kali ini untuk berkongsi perkembangan dalam perlawanan pembukaan lalu, di mana penyokong-penyokong pasukan, penyokong-penyokong luar telah mengambil satu inisiatif sendiri untuk mengutip sampah di Stadium Al-Bayat, stadium pembukaan, stadium di mana perlawanan yang melibatkan pasukan Qatar dan juga Ecuador dalam perlawanan pembukaan. Kita akan bercerita lebih lanjut mengenai pandangan Sisi dalam Piala Dunia kali ini, tetapi sebelum itu jangan lupa untuk like page Facebook kami dari Tepi Padang dan juga di sosial media yang lain, Instagram, TikTok dan juga YouTube, kerana kami memberikan hadiah kepada anda, hadiah kuis harian dan juga hadiah kuis bonanza yang membawa anda secara percuma untuk menonton perlawanan Manchester United di Old Trafford. Tapi sebelum itu, saya ingin membawa anda untuk mengimbas bagaimana nilai-nilai murni telah ditunjukkan oleh penyokong luar dalam usaha mereka untuk mengajak seluruh penyokong dan juga peminat bola sepak di Piala Dunia kali ini untuk menjaga kebersihan. Yang perlu kita contohi sebagaimana pasukan Jepun telah menunjukkan satu nilai murni yang cukup baik. يقنعني ان هاي شيء طبيعي. في نهاية المباراة الافتتاحية بكأس العالم بين قطر والإكوادور صار هالشيء الغريب. الجمهور الياباني قرر ينظف الملعب حتى مو مباراتهم. Let me help you guys. ولما سألتهم عن السبب اللي يخليهم ينظفون شيء هم ما لهم علاقة فيه كان الجواب We never leave. Japanese never leave rubbish behind us. We respect the place. Not for the cameras. Yeah, not the camera, not the camera. واو انا توقعت واقفين بس طلع عليك نهاية الملعب قاعد ينظفون متوزعين كل مكان. هاي شيء سمعت عنه بس ما توقعت انه هو واقعي بهالطريقة. واو فوق ذي كله شالوا الاعلام من الارض حطوهم اغلبهم على الكراسي وخذوهم بكل احترام. ريسبكت ريسبكت. Saudara, saya ingin membawa anda untuk mengimbas kenangan bersama dengan penyokong-penyokong pasukan Iran pada kempen Piala Dunia 2018 di Rusia. Satu kenangan yang cukup menarik kerana dalam perjalanan dari Moskow ke Saransk, kalau tak salah saya, bersama dengan penyokong-penyokong Iran, mereka bergembira dalam kereta api dalam menempuh perjalanan lebih 12 jam untuk pasukan mereka pada ketika itu menentang pasukan Portugal yang diketuai oleh Ronaldo. Dan kali ini pasukan Iran memulakan langkah sulung mereka
dengan kekalahan yang tak diduga, kalah besar 2-6 di tangan pasukan England, dan selepas itu harapan mereka terus lebur apabila perlawanan kedua mereka menentang pasukan Wales juga menyaksikan mereka kalah 0-2, dan perlawanan terakhir mereka menentang pasukan Amerika Syarikat sekadar untuk melengkapkan jadual perlawanan pada 30 November nanti. Tetapi walau apapun, kita harus berbangga dengan penampilan berterusan dalam Piala Dunia yang ditampilkan oleh pasukan Iran dalam Piala Dunia kali ini. Saya imbas kembali bagaimana mereka menyanyi dan juga bergembira dalam tren dalam kereta api di Moskow 4 tahun lalu. Saudara, kami akan membawa anda untuk melintas langsung dari tepi padang kali ini untuk kita sembang sedikit dengan penghibur terkenal kita, Datuk Sheikh, yang sekarang ini berada di Perancis, menetap di Perancis, dan beliau adalah penyokong pasukan Perancis. Jadi sebelum kita terbang ke Paris, saya ingin membawa anda untuk kita ikuti sedikit perkembangan penyokong-penyokong tempatan, penyokong pasukan Negeri Sembilan yang juga meraihkan Piala Dunia kali ini. Kita akan bersama dengan Nick Rizal, penyokong Tega pasukan Negeri Sembilan. Rizal, apa khabar? Oh, baik. Okey, saya tertarik dengan tugas selaku pegawai keselamatan Persatuan Bola Sepak Negeri Sembilan dah lebih 10 tahun ni kan. Jadi mungkin peminat bola sepak nak tahu apa sebenarnya peranan pegawai keselamatan di venue ni. Saya sebagai keselamatan bola sepak di Stadium Paroi stadium ni home Negeri Sembilan. Saya bertugas selama 10 tahun. Saya dekat sana saya jagalah keselamatan player dan keselamatan penyokong-penyokong. Macam sekarang ni kalau kita tahu kan dekat Negeri Sembilan jaranglah ada nak buat rusuhan-rusuhan tu kurang lah. Jadi kita kawal dengan lebih teratur lah. Okey, tahniah, dan juga memang kita tak pernah mendengar satu masalah besar di Stadium Paroi, di Paroi. Tahniah kepada pihak pengurusan dan juga pegawai keselamatan PBNS sendirilah yang bertugas. Okey Rizal, kita nak cerita sikitlah pasal World Cup ni, sekarang demam Piala Dunia ni kan. Pasukan mana yang pada pandangan saudara Rizal mungkin boleh melakukan kejutan kali ni, upset? Saya rasa bagi saya World Cup 2022 ni bermain di Qatar bagi saya negara Qatar negara yang panas. So saya rasa saya lah Brazil lah mungkin akan buat kejutan. Sebab negara Brazil ni negara yang panas juga kan. Mungkin Brazil bagi saya yang favourite lah untuk julang World Cup kali ni. Sebab dengan player yang ada sekarang ni saya tengok
mantap juga lah player-player dia kan. Cuma saya terkilan lah. Tu je striker dia, striker Liverpool, Firmino tak dapat join sekali World Cup. Itu yang saya terkilan sangat. Ya, ada lebih kurang 10 pemain. 10 pemain berstatus bintang tak dapat ke Qatar kerana masalah injury yang menimpa di saat terakhir. Jadi okey, masa Piala Dunia kali ini kita dibezakan dengan 5 jam je. Kita 5 jam 5 jam ke depan. Kita dapat tengok World Cup ni dalam siaran langsung tengah malam ataupun pukul 8-9 malam, malah lebih awal pukul 6 petang. Jadi macam mana penyokong-penyokong peminat-peminat bola sepak di Negeri Sembilan kali ini meluangkan waktu untuk mengikuti perlawanan? Okey, macam bagi saya buat masa ni game dah berapa game ni saya sempat lah macam game pukul 3 pagi tu saya tengok dekat rumah lah. Sebab game yang pukul 9 saya akan bersama rakan saya lah, akan keluar pergi lepak mamak dan kedai-kedai tom yum yang berdekatan rumah lah. Itu dekat Senawang. Tapi yang terbaru ni yang saya tahu Presiden Negeri Sembilan sendiri dia buka kedai di Gembok nilai. Itu pun menarik juga tu. Saya rasa saya akan turun nanti tu. Sebab baru-baru ni player Negeri Sembilan sendiri yang turun sama-sama dengan Presiden Tunggu Besar Tampin. Dia orang tengok dekat sana game sana. Gembok nilai. Saya dengar itu saya dengar Gembok tu kita punya presidennya sendiri. Ownernya dia owner Gembok tu. Hari tu saya tengok Shihan turun, Kuzaimi, Zakwan, kapten kita semua turun. Player. Ya, bagus sekali. Jadi Piala Dunia ini menjadi pentaslah peluang untuk menghimpunkan pegawai dan juga pemain serta peminat lah. Satu ikatan ukhuwah dan perpaduan yang begitu kuat dari bola sepak. InsyaAllah saya berminat juga nanti mungkin kita akan crossover siaran langsung kalau dah kita tengok di mana nanti tu yang dirancang untuk buat live, tonton live beramai-ramai dengan Presiden tu. Mungkin apabila saya sampai di Qatar nanti mungkin kita crossover dari Qatar mungkin dalam minggu depan insyaAllah. InsyaAllah. Okey Rizal, kata-kata terakhirlah daripada Rizal mewakili peminat bola sepak Negeri Sembilan khususnya bagi misi tahun depan lah bagi pasukan Negeri Sembilan. Seperti yang kita tahu Negeri Sembilan cerita tahu apa? Saya cerita tahun ni dulu Okey. Seperti tahun ni saya tengok pasukan Negeri Sembilan kira kejutan jugalah daripada tactical coach Devon sebab kita baru dinaikkan pangkat main Liga Super. Lepas tu duduk Liga Super duduk nombor 4. Jadi dekat situ cuma hari tu Piala Malaysia pun kita tumpas dengan Selangor dekat Super Akhir. Jadi player-player yang ada sekarang ni memang saya tengok, saya berharap lah player yang ada sekarang ni untuk tahun depan tu saya harap mereka boleh lagi lah bersatu lagi dengan Devon. Kerana prestasi mereka dengan Devon sekarang ni jadi tunjang lah untuk pasukan Negeri Sembilan untuk membuat kejutan tahun depan. Mungkin Devon akan kena tambah lagi lah dari segi pemain import tu. Lagi satu yang paling penting sekali bahagian midfield Negeri Sembilan. Memang saya rasa paling ketara lah dia punya pincang. Kita tak ada playmaker kat situ untuk bahagian tu. Itu je. Itu pendapat saya lah. Harap Devon boleh buat sesuatu. Ya, saya pun nak ucapkan selamat maju jaya kepada Devon and the gang dan juga peminat-peminat serta pasukan Negeri Sembilan untuk musim yang akan datang. Terima kasih Rizal kerana bersama kami dalam dari tepi padang kali ini. Teruskan menonton program ini dan juga terus memberikan sokongan kepada pasukan yang anda sokonglah di Piala Dunia. Terima kasih Rizal. Okey, sama-sama. Saudara dari tepi padang ingin membawa anda untuk berkenalan dengan Stadium Ahmad bin Ali, salah satu gelanggang yang digunakan untuk Piala Dunia kali ini. Ia mempunyai kapasiti 40,000 penyokong, menjadi gelanggang utama Al Rayyan Club
Dan stadium ini sangat menarik dan juga sangat unik kerana selepas Piala Dunia ini, bahagian ataupun tier atasnya akan dirobohkan dan segala kelengkapan dan juga kerusi akan digunakan untuk kemudahan di gelanggang sukan yang lain, dan mereka, Kerajaan Qatar juga telah donate, memberi sumbangan bahagian-bahagian yang tak terpakai itu, yang tak akan digunakan lagi itu, untuk kepada negara-negara ketiga yang mahu menggunakannya untuk fasilitis kemudahan sukan mereka. Ya, menarik sekali keadaan dan juga suasana serta seni bina di Stadium Ahmad bin Ali ini. Saya mempunyai satu bingkisan yang saya rakamkan setahun yang lalu, November tahun lepas, bagaimana pengalaman berada di Padang Pasir, dan saya percaya peminat dan juga penyokong-penyokong, terutamanya peminat bola sepak dari Malaysia, sudah ada yang membuat perancangan untuk bermalam di Padang Pasir, merasai pengalaman dan juga pengetahuan baru apabila bermalam di Padang Pasir sewaktu berkunjung ke Qatar untuk menyaksikan Piala Dunia kali ini. Jadi saya imbas ataupun belanja anda sedikitlah tentang dengan video setahun yang lalu, November yang lalu di Padang Pasir. Okey, saudara, memperkatakan mengenai persiapan Qatar untuk menghadapi Piala Dunia 2022. Saya berada setahun
November 2021. November 2022 barulah tamasya itu akan berlangsung. Tetapi setahun sebelum itu, mereka sudah pun mempersiapkan 6 daripada 8 venue yang akan menjadi gelanggang Piala Dunia 2022. Bukan setakat siap dengan kualiti padang yang baik, tetapi kesemua prasarana dan juga kemudahan. Test run yang mereka lakukan ini melibatkan belanja yang cukup besar, tetapi saya rasa ini adalah pelaburan yang berbaloi kerana mereka tak mahu untuk melakukan sedikit walaupun sedikit kesilapan apabila berlangsungnya Piala Dunia 2022 nanti. Jadi FIFA Arab Cup 2021 ini menjadi benchmark kepada penganjur dan juga kepada FIFA. Sejauh ataupun setakat ini, dari segi teknikal mereka tak punya banyak masalah. Kemudahan-kemudahan yang diperlukan oleh FIFA untuk sebuah tamasya bertaraf dunia ini telah pun mereka berjaya adakan. Soal cuaca tak menjadi masalah kerana cuaca agak sejuk pada bulan November. Malah kalau tak cukup sejuk di dalam kawasan stadium ataupun di dalam stadium, mereka telah membina penghawa dingin, sistem penghawa dingin yang direct ataupun terus ke padang, boleh mendinginkan pemain-pemain merasai seperti suasana bermain di dalam cuaca sejuk di Eropah. Jadi itulah yang dapat saya katakan bahawa Qatar bukan omong kosong sebenarnya. Mereka membelanjakan Masya Allah berbilion ringgit, saya rasa berbilion dolar Amerika untuk menyediakan semua kemudahan dan juga kelengkapan yang diperlukan, bukan sahaja oleh FIFA dan juga pasukan-pasukan yang akan bermain di Qatar 2022, tetapi juga untuk pengunjung dan juga penonton, kerana kemudahan pengangkutan transport yang cukup canggih, kereta api bawah tanah yang telah dibina dan juga telah siap dan telah pun digunakan oleh rakyat mereka dan juga pekerja-pekerja asing yang berada di Qatar, khususnya di Doha, dan juga telah digunakan oleh para peminat yang menyaksikan FIFA Arab Cup 2021. Jadi apa lagi yang mahu diperkatakan tentang Qatar? Mereka sudah pun bersedia, cuma mungkin satu saja yang mungkin menjadi persoalan, apakah pasukan mereka juga sudah bersedia untuk ke peringkat antarabangsa, ke peringkat dunia. Okey, cerita dari Padang Pasir dan sekarang kita akan terbang ke Paris kerana Datuk Sheikh, yang berbahagia Datuk Sheikh sudah pun bersedia untuk memberikan sedikit coretan pengalamannya, kerana jangan lupa bahawa Datuk Sheikh sekarang ini menetap di France, di Perancis, dan sudah tentulah beliau dapat mengikuti perkembangan bola sepak di Perancis dan juga bagaimana Perancis meraihkan kejayaan mereka menjuarai Piala Dunia 2018 di Rusia yang lalu. Baiklah, kita akan terus bersama dengan Datuk Sheikh selepas ini. Baiklah saudara, kita bertuah hari ini. Kita akan terbang ke Paris untuk bertanya khabar sebenarnya dengan penghibur legenda kita yang dah lama berada dan juga menetap di Perancis, yang berbahagia Datuk Sheikh. Apa khabar Datuk? Khabar baik Datuk, apa khabar you? Alhamdulillah, Alhamdulillah. Datuk dah 7 series Datuk Dah lah. Tapi nampak macam nampak macam baru 5 series macam tu je. Okey Tok. Series tu it's not really important, it's what you feel. Kita jaga kan? Ya, ya. Tu je. Alhamdulillah lah, Allah bagi kita kesihatan. Ya. Okey Tok, terima kasih Kita bersama pun kena kami. jaga. Ya. Okey Tok, terima kasihlah bersama kami, sudi bersama kami dari tepi padang hari ini untuk peminat-peminat bola sepak di tanah air
yang bukan sahaja rindu dengan Datuk Sheikh, tetapi kali ini kami bawakan kelainan sedikit. Kita nak Datuk Sheikh bercerita tentang bola sepak. Datuk dah menetap di Perancis dah lama. Saya percaya tahun lepas, Julai 2018, apabila Perancis bawa balik Piala Dunia daripada Rusia. Sambutan di situ, Datuk dapat recap sikit macam mana sambutan pada ketika itu? Oh, dahsyat. Orang bila time bola tak orang kat tengah jalan pun dah tak banyak kereta dan semua orang. Pasal kat sana masa I duduk tempat ni my new apartment ni. Dulu I duduk tempat apartment lain dekat rumah I tu dekat dengan brasserie apa ni, tempat kedai kopi. Tapi dia ada tengok big screen. Ya. Jadi ramai orang tengok. Pasal selalu bila football kan masa summer kan, musim panas. Ya. Musim panas ya. Jarang buat musim sejuk. Jadi ramai orang. Tapi bila masuk gol tu macam menang yang punyalah bising. Kita orang pun terjerit kat rumah. I have few friends. Ada kawan-kawan datang. Kita celebrate. Dan saja je bising je lah. Saya sebenarnya tertarik dengan satu komen salah seorang player, pemain Perancis pada ketika itu. Dia kata pemain-pemain Perancis walaupun asal usulnya daripada pelbagai origin, tapi mereka pada ketika itu adalah satu hati. Mereka menunjukkan satu unity ya tu Yalah, macam kita di Malaysia kita ada bahasa Cina, bahasa India, tapi dia orang Malaysian. Sama di sini, yang budak-budak main ni semua ni daripada asal usul daripada lain-lain negeri, tapi mak bapak dia orang lah, tapi dia orang semua born di France, dia orang French, kira Perancis lah. Jadi bila time main bola tu dah tak ada warna, dah tak ada colour. Semua sama. Jadi the celebration is for everybody. Untuk semua orang. Jadi that's the only moment I ingat dalam bila time bola ni macam World Cup, orang bersatu tau. Yalah, sama keadaan di Malaysia lah. Masa tu politik lah. Tapi bila dah orang bersatu. Jadi bola ni macam kita lah, penyanyi kita entertainer kan, kita entertain to any party, you know. Tak dipilih. Sama juga orang main bola. Jadi dia main bola untuk masyarakat. Itulah time macam sekarang kan, time ni lah orang nampak macam bersatu satu dunia. Ya. Betul. Bola menyatukan kita semualah. Okey tu, bagaimana dengan expectation, harapan peminat-peminat, penyokong-penyokong pasukan France untuk pasukan mereka di Qatar kali ini? Ini still early stage kan, tapi dia orang excited lah pasal ada Mbappe kan. Tapi semalam pada pendapat pemain-pemain yang lain tu really helps Mbappe to make it happen. Macam Griezmann semua tu bagus. France ada good team lah right now. Sayang tak ada Benzema pasal dia injured kan. Tapi salahnya pada pendapat saya World Cup kali ni salah timing because buat time end of the year, dia orang semua dah kaki dah hanyut dah. Betul. Banyak over sangat matches kan. League lagi, main club lagi, you know. Jadi banyak sangat, terlalu banyak sangat. Itu je satu masalahnya. Tapi pasal pemain France banyak muda-muda kan. Macam Ronaldo, Messi semua tu dah tua. Mbappe baru 23 tahun, Adok. Yelah, tapi nampak gaya future football will be Mbappe punya style lah. Laju-laju. How long dia boleh laju. Macam penyanyi kan, muda-muda nyanyi lagu key tinggi-tinggi, tu dah tua tak boleh naik. Betul.
Lepas tu saya kalau pilih lagu kan saya cari sederhana punya, jangan terlampau banyak pasal saya tahu nanti kita nak nyanyi kat atas pentas, nyanyi 2 jam, pensan. Ya. Okey, saya berminat nak cerita pasal ada album baru ke, ada cerita baru dalam bidang seni. Tapi sebelum tu saya nak tanya, Datuk ramal France kali ini sejauh mana mereka boleh pergi? Champion? Boleh even menang kalau betul-betul. Tapi masalahnya kita tak tahu injury kan, injured. Pasal banyak pemain yang ganas tau. Saya tengok over sangat pun ada. Tapi tengoklah pada keadaan. Tapi ingat boleh lagi. Pasal saya tengok tim-tim lain macam tak berapa sangat semangat. Even England kan. Tak berapa. Tengoklah. Tapi ni still early stage kan. Aku confident kan. JDT champion semalam tu. Saja nak bagi tahulah. Piala Malaysia. Alright. Dia menang dengan Selangor 2-1. Itu musuh ketatnya. Okey Tok, peminat-peminat di tanah air hilang sedikitlah rindu dapat tengok Datuk. Mungkin Datuk dapat cerita apa perkembangan Datuk dalam bidang seni sekarang ni? Saya tengah ada rancangan nak buat konsert di Malaysia. Tapi terkendala pasal COVID, terkendala pasal macam-macam, waktu ada election lah macam-macam. Jadi sekarang nampak dah benda dah ada tenang sikit. InsyaAllah akan buat tahun depan. InsyaAllah saya akan buat. Lagi satu, saya tengah prepare also album. Tengah prepare, kalau boleh lagu Melayu juga. Saya tengah nak habiskan buku. Sejarah, bukan sejarah, perjalanan saya lah. My journey. Tapi title book tu belum tahu lagi lah. Belum tahu lagi Tapi cerita perjalanan saya lah. Saya tengah pasal buku ni saya masih was-was nak tahu nama sebenar orang-orang yang saya cerita ke atau nama lain ke. Masih belum finalize lagi. Tapi tak nak jadi benda tu riak ke apa kan. Jadi tapi macam kalau pernah tengok cerita Elvis kan, Elvis punya movie tu. Ada sikit macam tu lah. In fact, saya kalau boleh, lepas tu anak saya kan orang pengarah movie semua ni. Dia orang nak buat movie about my life lah. Okey, satu usaha yang baik. Saya kagum dengan jadi sponsor. Saya rasa rakyat Malaysia ataupun pihak di Malaysia patut sokong usaha Datuk Sheikh untuk buat filem ke ataupun tulis satu biografi. Kerana Datuk Sheikh telah membuktikan semangat jati diri. Saya rasa di sekitar Paris tu tak ramai orang yang Datuk boleh jumpa dan bercakap bahasa Melayu. Tapi bahasa Melayu Datuk dah berpuluh tahun duduk di France masih lagi tak lupa Saya orang Johor kan. Kita belajar sekolah Jawi dulu. Saya boleh tulis Jawi kan. Saya Jawi. Saya seorang sampai dah 6. Lepas tu saya takkanlah saya dah sekolah Melayu, saya lupa bahasa Melayu. Mana boleh. Kita banggakan bangsa lain, bahasa Inggeris, bahasa Perancis, takkan bahasa kita sendiri kita lupa kan? Ya, betul. Tepat sekali tu. Ya, saya tak boleh cakap Melayu. Itu ada. Saya belajar tajwid, saya belajar diction, French diction, English diction. Jadi Malay diction tu saya proper kan. Tapi sekali-sekali tu terselang tu tak apa. Jangan terbuat. Bila terjadi tak apa, jangan terbuat sengaja. Okey. Terima kasih. Tak apa. Terima kasih Datuk dalam kesempatan yang singkat ni. Terima kasih kerana bersama kami dari tepi Padang. InsyaAllah untuk peminat-peminat lepas ni kami akan mainkan lagu
mungkin ada 2-3 lagu popular daripada Datuk Sheikh. Dan kami tak sabar nak tunggu Datuk balik ke Malaysia untuk buat konsert. InsyaAllah bagi tahu kita nak minta peminat-peminat sukan bukan turun ke stadium tetapi turun ke Dewan kat mana Datuk buat persembahan dia tu. InsyaAllah. Kalau boleh tempat besar lah. Saya kalau boleh nak buat di Aziata. Because macam konsert ni kan. Konsert persembahan konsert ada tempat terlalu kecil sangat. Ada tempat terlalu besar sangat. Tapi saya ingat macam Aziata tu just nice. Aziata tempat yang terbaik tu. Tempat terbaik. Lepas tu hujan ke apa. InsyaAllah tengok. Tapi saya untuk saya sebenarnya saya dah janji dengan peminat lama dah. Peminat-peminat saya cakap buat konsert di Paris, di lain tempat tapi kat Malaysia tak buat. Betul. Tapi saya minat ada bangsa Cina, ada bangsa India, bukan ada Melayu. Jadi saya dapat balik buat macam konsert perpaduan, bersatu. Satu idea yang baik Okey tu, terima kasih atas perkembangan terbaru. Terus bersama pada apa ni Johor punya yang penyokong. Bravo. Well done. Hidup Johor, hidup orang Johor di Paris. Okey baik tu. Apa ni nanti untuk orang Selangor bola kan. Saya selalu balik, saya selalu duduk di Kuala Lumpur. Jarang ke Johor. Selalu di Kuala Lumpur pasal kerja semua nak kat Kuala Lumpur kan. Kadang rindu juga nak balik Johor tu, tapi pasal semua benda di Kuala Lumpur kan. Jadi kadang-kadang sokong juga Selangor. Okey Tok, terima kasih sekali lagi kami ucapkan. Assalamualaikum Tok. Terima kasih to you, Tok, thanks to you ingatkan saya. Saya ni memang dari dulu suka bola. Saya dulu kenal Platini, Zidane. Masa kita selalu pergi ke stadium, support yang Paris Saint-Germain tu. Dapatlah tengok VIP punya tempat. Okey, Alhamdulillah. InsyaAllah kalau Datuk balik Malaysia nanti kita bawa Datuk pergi turun Padang. Ke Shah Alam ke ataupun ke Johor ke. Boleh nyanyi negara aku ke? Boleh, ya. Satu idea yang baik. Okey, Tok. Terima kasih banyak. Thank you so much. Assalamualaikum semua. Lepas dah election dah habis ni bersatu lah semua. InsyaAllah Tok. Satu nasihat yang baik. Untuk rakyat, untuk masa depan generation kita, anak-anak kita, cucu-cucu kita. Semoga ini Malaysia success always. Terima kasih Tok. Kita harus bersatu dan eratkan perpaduan di kalangan kita. InsyaAllah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Thank you so much. Baiklah saudara, itulah Datuk Sheikh. Kami ingin tinggalkan anda dalam program dari Tepi Padang ini. Jangan lupa untuk terus bersama kami. InsyaAllah esok saya akan mula bersiaran dari Doha, Qatar untuk membawa perkembangan terbaru dalam Piala Dunia dan terus memberikan sokongan kepada kami. Jangan lupa untuk like Facebook kami dari Tepi Padang dan juga sosial media yang lain. Dan jangan lupa juga untuk memburu kejayaan, memburu kemenangan dalam kuis yang akan kami berikan kepada anda sebentar lagi. Okey saudara, kita hilangkan rindu kita dengan orang di Paris. Datuk Sheikh dengan lagu yang cukup meruntun jiwa. Jumpa lagi, majulah sukan untuk negara. Catching the beats, calling young ladies, I like to meet.
she looks so lovely. She found a sugar daddy with high heels, teaser catching victim to abuse. Come on, honey, I'm ready for you, baby. I won't take no more of this pain. Teaser, Hollywood teaser, Hollywood teaser, Hollywood teaser, teaser. Yeah, yeah. All right. Oh, baby, baby, let me hear it. Oh, she looks so lovely. She found a sugar daddy with high